kemampuan pada golongan yang pertama ini, sekurang-kurangnya kalau menjadi rujukan masyarakat itu kita nampak besar sangat. Sekurang-kurangnya kita menjadi rujukan daripada kalangan ahli keluarga kita, menjadi rujukan isteri dan anak-anak kita. Bila mana ada permasalahan berkaitan dengan agama, mereka akan merujuk kepada kita. Sebab ini di antara tanggungjawab yang perlu kita laksanakan kepada orang di bawah tanggungan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rasa selesa ataupun sudah mencukupi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan diri kita sendiri sahaja, tanpa kita mengambil peduli berkaitan dengan orang di bawah tanggungan kita, isteri dan anak-anak kita. Sebaliknya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala peringatkan untuk diri kita dan juga ahli keluarga kita. Sebab itu di antara kewajipan sebagai seorang ketua keluarga, selain daripada kewajipan menyediakan makanan, menyediakan pakaian, tempat tinggal, satu kewajipan yang perlu ditunaikan juga ialah memberi ilmu kepada mereka, terutamanya memahami berkaitan dengan ilmu fardhu ain dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita menjadi aziman kepada isteri dan anak-anak kita. Sebab itu usahakan diri kita menjadi orang yang istiqamah, yang suka dengan ilmu. Kalau kita tak mampu juga, jadilah golongan yang kedua, al-muta'alliman, orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Muta'alliman ini kebiasaannya lebih khusus kepada pembelajaran secara formal. Di masjid surau pun boleh kita buat pengajian sedemikian. Maknanya kalau guru berkitab, jemaah yang hadir juga pastikan berkitab. Ada sebahagian masjid dan surau berjaya melaksanakan pengajian sedemikian, dan sebahagian yang lain tidak berjaya. Bukan sebab tidak berjaya itu daripada segi guru tu. Dia kadang-kadang guru datang tu dah bawa siap dengan kitab yang dia akan kongsikan ilmu tersebut dengan ahli qaryah, dengan jemaah masjid, dia bawa siap. Dia kata insya-Allah pengajian kita yang akan saya amanahkan daripada pihak pengurusan masjid sekian kitab. Jadi saya ada bawa sekali, jadi minta beli lah. Dia sebut begitu. Ya. Beli itu alhamdulillah jemaah semua beli. Ya. Cuma daripada jemaah itu sendiri pula. Ya. Hari pertama tu semua tengok kitab lah. Tengok daripada segi muqaddimah, isi kandungan ustaz tersebut. Bulan kedua, sebab sebulan sekali dia kuliah ustaz tu kan. Bulan kedua ada sebahagian yang bawa. Bulan ketiga sebahagian kecil lagi yang bawa. Bulan keempat tak tahu dah di mana kitab. Ini tak berlaku masjid kita ni, cerita luar negara. Ya. Sebenarnya boleh, ya. Tapi kadang-kadang kita kata kalau macam tu senang ustaz. Kita dah bayar duit kitab tu, kita letak kitab di masjid. Mana masjid tempat simpan kitab. Ya. Kita balik lenggang, payah juga. Sebab sepatutnya bila dah ada kitab, kita jadikan sebagai rujukan. Cuma pada kita lah sikap kita tu nak pulang ambil bawa kitab tu, perlukan kepada satu sikap yang berdisiplin. Ya. Sebenarnya boleh. Ya. Tapi mungkin disebabkan biasalah kadang-kadang kita anggap adalah kuliah maghrib saja, kuliah subuh saja, ya.
Jadi kita tak ada rasa nak disiplinkan diri kita baru kita, ataupun nak buat catatan terhadap apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tak mampu kita, seperti mana anak-anak kita belajar di sekolah, di IPTA, IPTS, termasuklah mereka yang sambung belajar sehingga peringkat yang tertinggi, peringkat PhD contohnya. Jadi tak mampu kita, jadilah golongan yang ketiga. Atau mustami'an. Pertama tadi mungkin kita nak ajar orang pun tak mampu, nak belajar secara konsisten macam yang disebutkan tadi pun tak mampu dengan berkitab tadi. Jadilah golongan mustami'an, yang mendengar. Ini yang banyak masjid surau berjaya laksanakan. Jadi golongan yang mendengar, bawa telinga saja. Cuma sambutan tu kadang-kadang mengecewakan jugalah. Kadang-kadang sambutan tu mengecewakan. Sebab apa? Kadang-kadang waktu solat tu ramai, tapi bila selesai daripada solat, balik isyak datang pula. Ini cerita bukan cerita tempat kita ni. Masjid kita alhamdulillah tak timbul masalah. Sekadar bawa telinga je, duduk sebentar daripada selepas solat maghrib, waktunya sampai solat isyak, azan, kemudian sambung sikit baru kita solat isyak. Tak lama pun. Berbanding dengan duduk di kedai kopi lagi lama rasanya. Tambah-tambah kalau ada perlawanan bola lagi lama. Dia sanggup tunggu tu daripada masa pertama, tunggu ada rehat sebentar tengah, atau sambung masa kedua lagi lama. Betul, ilmu ni tak lama. Kecuali kalau kita buat daurah. Kalau buat daurah ni kebiasaannya makan masa 1 hari penuh lah, daripada pagi sampai petang. Dan insya-Allah dengan kesempatan yang ada ni saya maklumkan terlebih dahulu kepada suami-suami misali. Suami-suami misali, insya-Allah besok kita ada anjurkan satu program pengurusan jenazah untuk orang muslimah, untuk muslimah. Jadi suami-suami misali minta daftarkan isteri-isteri tuan-tuan. Kalau yang isteri-isteri itu silakan juga daftarkan, bermula daripada pukul 8.30 pagi esok, hari Sabtu 20 hari bulan 11. Bukan Sabtu minggu depan, sekarang dia datang minggu depan. Esok pukul 8.30 pagi kita akan buat di masjid ni. InsyaAllah pengisian akan disempurnakan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita Ustaz Tarmizi, Imam 2. Secara praktikal akan disempurnakan oleh Puan Siti Ronizan, dibantu oleh beberapa pembantunya lah. Jadi benda ni sebahagian daripada ilmu juga. Kadang-kadang kita ni tak ambil berat berkaitan dengan pengurusan jenazah. Kadang-kadang kita sab je. Tambah-tambah sekarang mudah kita kata sab je lah, bayar je. Dia kalau ikutkan sebenarnya ini tanggungjawab setiap ahli waris. Kalau ayah kita meninggal dunia, sepatutnya anak-anak yang menguruskan jenazah ayah tu, daripada segi memandikan, daripada segi mengkafankan, terutamanya daripada segi mensolatkan ayah tersebut. Ini tidak kita mesab je. Memanglah tidak dinafikan benda itu ada, tapi keutamaan adalah pada kita sebenarnya. Penghormatan yang terakhir, tanda sayang kita pada mak ayah kita itulah. Selama ini mereka yang banyak menguruskan kita. Daripada segi makanan kita, daripada segi pakaian kita, mereka telah menguruskan untuk kita. Setelah mana mereka tidak boleh bergerak, yakni telah menjadi jenazah, sepatutnya kita yang tolong uruskan mereka. Jadi insya-Allah pada esok pagi akan ada kursus jenazah untuk muslimat, untuk muslimat. Tak salah kalau suami-suami misali nak tunggu di bahagian luar, tak salah lah. Nak tengok sekali tak perlu. Tidak dilarang lah. Untuk ruang utama ni, dewan utama ni untuk muslimat berada dalam ni. Jadi minta kerjasama, bagi peluang pada isteri kita. Kalau kata esok nak kena jaga anak pula Ustaz, alas hari dia bukan lama pun.
pagi sampai tengah hari je. Pagi sampai tengah hari saja, tak lama. Ya. Jadi tadi kembali pada hadis tadi Nabi sebut tak mampu jadi golongan yang belajar secara konsisten tadi, secara formal tadi, jadilah golongan yang mendengar. Ya. Datang masjid, datang surau, ada majlis ilmu, kita dengar sahaja. Ya. Dan mudah-mudahan dapat kita beramal. Ya. Beramal dengan apa yang kita pelajari. Sebab amalan kita ni nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinilai sebagai amal soleh. Ya. Kita sebut amal soleh sebab telah dirasakan ianya itu bahasa Melayu. Sebenarnya amal soleh itu dua-dua perkataan Arab. Ya. Amal itu maksudnya kerja, soleh itu yang baik. Tidak salah lah tuan-tuan, jangan pula pergi ke TBP kata minta ubah lah ya. Jangan ada lagi dalam mana-mana buku gunakan perkataan amal soleh, janganlah, nanti dipersalahkan saya pula. Ya, jadi amal soleh itu kita nak cerita ya. Amal itu maksud kerja, soleh itu yang baik ya. Nak dinamakan kerja yang kita buat itu kerja yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya dua ya. Yang pertama, mestilah apa yang kita buat itu bertepatan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Yang ini mengikut Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mesti berpandukan padanya ya. Jadi bagaimana kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perintah Allah? Contoh paling mudah, perintah berkaitan dengan solat lah kita ambil ya. Bagaimana pelaksanaan solat tersebut? Dalam Al-Quran ada sebut berkaitan dengan perintah suruh kita solat ya. Kemudian secara teori dan praktikalnya bagaimana kita nak solat diperjelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana yang disebutkan oleh Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli ya. Jadi kalau kita tidak mendalami ilmu tersebut, maka kita tak tahu bagaimana cara pelaksanaan solat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bila mana kita buat itu sekadar ikut-ikutan sahaja ya, tanpa ada ilmu, maka dia tidak dikira sebagai amal soleh ataupun kerja yang baik, sekadar buat saja ya. Itu syarat yang pertama ya. Sebab itu menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan ya. Dia ilmu ni ada dua, satu ilmu fardu ain, yang keduanya ilmu fardu kifayah ya. Ilmu fardu ain ni setiap orang kena belajar ya. Semua orang kena belajar, lelaki pun kena belajar, orang perempuan wajib juga belajar ya. Fardu ain tadi lah berkaitan dengan akidahnya, ilmu syariat ataupun kita sebut ilmu fiqahnya, ataupun ilmu akhlak, ataupun lebih dikenali dengan ilmu tasawuf, wajib belajar lagi ya. Sebab kita nak beramal, nak solat kita, puasa kita, begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Jadi bila nak beramal ini, pastikan kita kena ada ilmu. Bukan sekadar tengok orang saja ya. Jadi wajib untuk kita menuntut ilmu. Itu syarat yang pertama, menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ianya sebagai amal soleh, kerja yang baik, syaratnya ikhlas lillahi ta'ala ya. Ikhlas lillahi ta'ala. Apa sahaja yang kita buat, pastikan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kalau tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bagaimana untuk menghadirkan ikhlas dalam kita beribadat, dalam kita beramal? Jalannya juga mesti dengan adanya ilmu. Dia takkan ada ikhlas kalau kita tidak ada ilmu ya. Sebab tu di sana adanya ilmu tasawuf ya. Berkaitan dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah ya. Bagaimana cara untuk kita menghadirkan dalam amalan kita, dalam kehidupan seharian kita, dengan sifat-sifat mahmudah, yakni sifat-sifat yang terpuji ya. Dalam masa yang sama, bagaimanakah caranya untuk kita mengeluarkan ataupun membuang sifat-sifat mazmumah yang ada dalam diri kita, yakni sifat-sifat yang keji ya. Dia kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, dia jadi kosong ya. Kadang-kadang daripada segi
Akidah tu dah betul dah. Contoh mudah. Akidah kita alhamdulillah di antara kurniaan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang besar pada kita, adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Itu nikmat yang paling besar. Ya. Maknanya kita sebagai hamba Allah Taala yang beriman. Kemudian kita melaksanakan ibadat solat. Saya ambil contoh yang paling mudah. Ya. Kita laksanakan solat itu telah menepati syarat-syaratnya. Ya. Daripada segi rukun yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, sempurna belaka. Ya. Daripada awalnya kita tahu beza di antara yang rukun yang sunat berkaitan dengan perbuatannya, perkataannya, tahu belaka. Sempurna, tidak ada cacat pada ibadat solat kita. Tapi cacatnya di mana? Bila mana kita solat tu bukan kerana Allah Ta'ala, jadi kosong amalan kita. Ya. Tidak dinilai sebagai amal soleh, walaupun pada zahirnya nampak cantik lah. Ya. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara fawaidul lil musallin, celakalah bagi orang yang dah solat, bukan tak solat. Ya. Al-musallin orang yang dah solat dah. Ya. Jadi jangan berhenti di situ ya. Jangan berhenti di situlah. Jangan kata ayat orang tak solat masuk neraka, ayat orang yang solat pun masuk neraka. Macam tu baik tak payah solat sah. Jangan berhenti di situ ayat dia. Ya. Jadi dia ada sebab-sebab dia. Ya. Dia ada 3 sebab. Alladzina hum yurahun, di antaranya. Ya. Di antara golongan yang dah solat tapi masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka solat tapi tujuannya kerana nak menunjuk pada orang. Maknanya dia beramal bukan kerana Allah tapi kerana manusia. Maka menyebabkan nilaian di sisi Allah Ta'ala terhadap amal dia itu kosong. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Sebab tu pentingnya kita ni ada ilmu. Ya. Kalau tak ada ilmu, nak datang ikhlas tu memang sukar. Ya. Sebab tu begitu juga dengan sifat-sifat mahmudah yang lain. Syukur itu sifat mahmudah. Ya. Jadi kalau tak ada ilmu, dia takkan jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Ya. Banyak lagi lah sifat-sifat mahmudah yang lain, dengan sabarnya, redanya. Kalau tak ada ilmu, dia takkan jadi orang yang sabar. Ya. Dia akan jadi orang yang pemarah. Jadi sebaliknya. Ya. Qana'ah, merasa cukup dengan apa sahaja kurniaan daripada Allah Ta'ala. Ya. Dia tidak pula berusaha sampai dari sifat tamak. Ya. Kita sebut tamak lah. Dia tamak sebenarnya. Ya. Tak salah, tamak pun tak apa, tamak pun tak apa. Jadi dia akan jadi sifat yang berlawanan. Ya. Bila kita ada ilmu, kita boleh bezakan. Ya. Yang mana mahmudah, yang terpuji, yang mana mazmumah, yang dikeji. Ya. Sebab itu syaratnya kena ada ilmu. Sebab itu bila kita datang majlis ilmu, paling kurang jadi orang yang mendengar. Ya. Kalau tak mampu juga, mungkin kita dengan kesibukan ada urusan lain. Ya. Ialah nak cari belanja untuk ahli keluarga kita dan sebagainya. Kadang sibuk kita dengan kerja kita. Ya. Golongan yang paling bawah sekali. Ya. Tapi ini pun dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Au muhibban, jadilah golongan yang penyayang. Ya. Ataupun yang suka pada alim ulama. Ya. Yang suka pada orang yang menuntut ilmu, suka pada majlis ilmu. Itu paling kuat. Ya. Jangan kita termasuk dalam golongan yang suka mencaci maki ulama, ya, yang benci pada orang yang datang majlis ilmu. Kalau boleh kita nak sekat daripada majlis ilmu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu paling kurang. Termasuklah muhibban ni, kalau kata contoh, ya, ada satu program besar yang kita ingin anjurkan. Ya. Kita mungkin tak dapat datang majlis tersebut ataupun program tersebut, macam saya sebut tadi, daurah. Ya. Kalau perjalanan majlis tersebut daripada pagi sampai petang, kadang tu daurah. Ya. Jadi paling kurang kita bagi sumbangan. Bila berjayanya majlis tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, kita termasuk dalam golongan muhibban. Kita tak boleh masuk dalam program tersebut, mungkin sebab sibuk tadi.
Ya. Nak dengar pun tak boleh sebab sibuk tadi. Tapi kita bagi sumbangan. Bagi sumbangan termasuk dalam golongan muhibban yang kita sayang adanya majlis ilmu tersebut. Itu paling kurang. Ya. Sebab itu Nabi peringatkan di akhirnya, jangan jadi golongan yang kelima. Wala takun khamisan. Jangan jadi golongan yang kelima. Golongan yang kelima ni Nabi sebut celakalah dia. Daripada 4 tadi tak ada bahagian dia ambil. Nak jadi orang alim pun tidak, orang belajar pun tidak, orang mendengar ilmu pun tidak. Begitu juga orang yang pengasih, penyayang pun tidak. Ya? Ambillah bahagian daripada apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi golongan yang kelima yang habis bercelaka, maknanya tempatnya adalah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi cukup sekadar itu sebagai perkongsian kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk sama-sama kita meningkatkan kualiti pada iman kita, dalam masa yang sama meningkatkan kualiti pada amal kita. Ya. Kita insya-Allah kita daripada segi Biro Pendidikan sendiri pun banyak ya, merancang program-program ilmiah untuk ahli kuliah yang diketuai oleh Tuan Imam Guru kita sendiri ya. Akan datang pun akan ada insya-Allah program marhaban dan berjanji. Ini untuk orang lelaki ya. Boleh datang insya-Allah. Nanti kita akan maklumkan daripada semasa ke semasa ya. Buat masa ni untuk esok untuk muslimah sahaja ya. Kuliah maghrib, kuliah subuh ada insya-Allah hadir ya. Sebab untuk kita meningkatkan kualiti pada amal yang kita buat setiap hari insya-Allah. Jadi itu sahaja sebagai perkongsian kita. Tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.